yang menjelaskan bahawa seorang Muslim A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta keizinan daripadanya kita masih lagi diberikan peluang kehidupan, dikurniakan kesihatan, kekuatan dapat sama-sama kita hadir melaksanakan solat fardu maghrib. Diberi lagi masa ruangan kepada kita untuk kita terus duduk lagi sementara menanti solat Isyak. Maka kita mengisi pula masa ini dengan kuliah maghrib kita pada malam ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita sambung bacaan kitab Petunjuk Nabawi bagi Hati karangan Profesor Dr. Sharaf Al-Qudha pada hadis yang ke-10 menyatakan tentang amalan seseorang kamu tidak dapat menjamin masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yunajjiya ahadan minkum amaluhu." Tidak menjamin amalan seorang kamu, kata Nabi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat tanya Nabi, adakah engkau bersama ya Rasulullah? Adakah engkau juga wahai Rasulullah? Nabi termasuk sekali ke? Amalan ni tidak menjamin, tidak menjadi penjamin kepada kita. Qala wala ana. Nabi kata tidak juga aku, termasuk Nabi sekali. Illa an yataghammadanillahu birahmatin, kecuali Allah melimpahkan akan daku dengan rahmatnya. Kemudian Nabi sebut saddidu wa qaribu, berusahalah melakukan yang benar dan bersederhanalah. Waghdu wa ruhu wa syai'un min duljah, jangan cuai dan melampau dalam bekerja. Waqsud wa qasdal qasda tablughu, berjalan dan berehatlah. Jangan terus menerus berjalan tanpa rehat. Sederhana dan seimbangkanlah, nanti kamu akan sampai kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini kalau kita tengok pada makna zahir agak berlawanan dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Yang mana hadis tadi Nabi sebut apa? Tak menjamin. Amalan kita itu tidak menjamin untuk kita ni masuk ke dalam syurga. Tapi ada ayat-ayat Al-Quran
yang menjelaskan bahawa masuk syurga itu adalah berdasarkan amalan. Sedangkan berlawanan dengan hadis yang kita baca tadi, menunjukkan bahawa masuk syurga itu adalah dengan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sebut tadi apa? Ay yatarammadanillahu bi rahmatin. Kecuali Allah taala melimpahkan rahmat kepada aku. Dan antara ayat-ayat yang menunjukkan bahawa kita ni masuk syurga dengan amalan, tadi hadis, ada ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahawa kita ni masuk syurga dengan amalan yang kita buat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zukhruf, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala sebut, dan itulah syurga yang diwariskan kepada kamu, yang diberikan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu ni kamu buat. Kan, amalan-amalan yang kamu kerjakan dahulu, maka diberikan syurga kepada kamu. Itu satu. Kan, ayat yang menunjukkan bahawa amalan syurga ni, kita masuk syurga dengan amalan-amalan. Ayat yang lain dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala sebut, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala sebut orang-orang yang dimatikan, yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat, dengan mana mengatakan kepada mereka, malaikat sebut kepada ahli-ahli syurga, salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu semua, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya dengan amalan-amalan juga. Dua ayat ini, bukan dua ayat ni saja kan, antara banyak-banyak ayat, maka dua ayat ini antara ayat-ayat yang menunjukkan bahawa syurga itu, masuk syurga itu dengan amalan. Agak bertentangan dengan hadis tadi. Oleh demikian, terdapat beberapa pandangan daripada para ulama dalam usaha nak menyelaraskan balik antara hadis tadi dengan ayat Al-Quran, supaya kita tak mengatakan bahawa hadis ni bercanggah dengan ayat Quran. Sebab dia ada tempat-tempat yang boleh kita samakan. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa segala amalan yang dilakukan oleh manusia ni tak dapat nak menyamai dengan nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cukup banyak nikmat yang Allah Taala berikan. Sekecil-kecil nikmat sampailah sebesar-besar nikmat. Dan kalaulah amalan-amalan ini nak dipadankan dengan nikmat-nikmat itu, nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi ni, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti tidak ada sedikit pun lagi amal soleh yang dapat memasukkan kita dalam syurga. Maksudnya amalan-amalan yang kita buat ni nak dibandingkan dengan nikmat yang kita dapat selama ni, itu pun dah habis dah. Contohlah kan, contohnya kita seolah-olah membayar nikmat yang kita dapat selama ni, kita bayar dengan amal ibadah kita. Suatu tersebut sudah pastilah tidak ada baki lagi. Sebab apa? Amalan ni, nikmat ni banyak sangat yang kita dapat, nak dibandingkan dengan amalan yang kita buat kan. Banyak mana sangat amalan yang kita buat, dan mana satukah amalan yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak bandingkan amalan yang kita buat dengan nikmat yang Allah Taala berikan, itu pun dah tak padan dah. Kan maksud dia begitu. Itu pun dah habis semua dah. Kalau kita dari sudut bayaran tu, contoh nak bagi nampak lagi, kita bayar amalan yang kita bayar nikmat yang kita dapat tu dengan amalan-amalan kita, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sudah pasti habis semua amalan kita, nikmat tu belum terbayar lagi.
dan yang mendapat masukkan kita ke dalam syurga. Dengan demikian bermakna masuk syurga itu dengan apa? Semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan amalan yang kita buat. Pendapat yang kedua, sebenarnya masuk syurga itu adalah semata-mata dengan rahmat Allah. Sebagaimana tersebut dalam hadis tadi, yang mana ada pun kedudukan dia. Nak masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala bagi rahmat, baru kita boleh masuk syurga. Allah Ta'ala redha, baru kita boleh masuk syurga. Adapun amalan-amalan tadi untuk apa? Untuk apa yang kita duk beramal ibadah selama ni? Duk banyak buat amal ni untuk apa? Pendapat yang kedua kata untuk mendapatkan kedudukan. Tingkatan kita dalam syurga adalah menurut amalan-amalan manusia itu sendiri. Malah dalam hadis yang lalu ada yang pernah kita baca, kita nak melintasi titian sirat itu pun melihat pada amalan. Kan Nabi sebut, akulah manusia yang pertama yang akan melintasi titian sirat. Kemudian diikuti oleh para nabi dan rasul yang lain. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang soleh. Yang mana ada di antara kita ini yang pergi melintasi titian sirat itu, ada yang seperti angin yang melintas, laju. Ada yang Nabi sebut seperti mana anak panah yang dilepaskan, pun laju juga. Ada yang pergi dengan berlari, pelan sikit lah. Ada yang berjalan, lagi slow. Ada yang merangkak, lagi perlahan. Ada yang berjalan dengan lutut, sebagainya. Berpandu kepada amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi nak samakan balik, masuk syurga tu dengan rahmat Allah, tapi amalan-amalan itu untuk apa? Sebagai tingkatan kita, kedudukan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ayat yang telah lalu berlawanan dengan hadis firman Allah Taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuk syurga tu dengan amalan yang kamu kerjakan. Oleh itu boleh dikatakan bahawa terlepas daripada azab neraka itu adalah dengan rahmat Allah Ta'ala, seperti mana terdapat dalam hadis tadi. Adapun masuk syurga itu pula adalah dengan sebab amalan sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Jadi sama balik, masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala, dan dilepaskan daripada azab neraka. Dilepaskan daripada azab neraka dengan sebab apa? Rahmat daripada Allah Ta'ala. Dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab apa? Dengan sebab amalan yang kita lakukan. Itu usaha ulama', perbahasan ulama' nak samakan balik supaya hadis tadi tidak bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, dikatakan bahawa amalan-amalan soleh itu terbatas. Amalan yang kita buat ni terbatas, cukup setakat kita hidup saja. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Kan, bila matilah anak Adam itu terputus. Maksud terputus tu apa dia? Sebelum tu ada, lepas tu tak ada, terputus. Kan, terputuslah amal dia, illa bisalasatin, kan, melainkan dengan 3 sebab. Kan, iaitulah sedekah jariyah yang kita buat, kan, au amalun salihun, kan, amal-amal soleh yang kita buat, au waladun salihun yad'ulah, kan, ataupun anak-anak soleh yang mendoakan kepada kita. Jadi amalan yang kita buat ni sangat-sangat terbatas, dan ada pun nikmat yang kita kecapi itu tidak putus-putus. Kan, setiap masa, bukan setiap masa saja, setiap saat. Kan, setiap saat kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan, nikmat boleh kelip mata, nikmat yang besar. Kan, nikmat boleh bernafas, nikmat yang besar. Nikmat diberikan kesihatan,
lagi besar. Kan? Sihat adalah nikmat yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nikmat diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, ditetapkan hati kita tetap beriman kepada Allah. Kan? Sebab hati kita ni berbolak balik. Kan? Sekejap macam ni, sekejap macam ni. Sebab tu kita selalu berdoa, kan? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kan, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kita ni, kan, di atas ketaatan kepada kamu. Jadi pandangan ini adalah pandangan ditolak dengan hujah bahawa amalan orang kafir juga terbatas. Jadi bagaimana boleh dia itu kekal dalam neraka? Maksudnya orang kafir pun buat amal juga, mereka pun buat baik juga, tapi bagaimana mereka ni boleh kekal dalam neraka? Jika dikatakan Allah mengetahui bahawa sekiranya dikekalkan ia di dalam dunia ini, pasti ia kekal dalam kekufuran. Begitulah juga dikatakan kepada mukmin, pasti dia akan kekal dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, tetap juga tak boleh kita nak tandingkan amalan yang kita buat dengan nikmat yang kita kecapi. Sebab apa? Amalan itu terbatas. Yang ketiga, amalan manusia ini tidak mungkin dilakukan dengan sempurna, sama ada dari segi ikhlas ataupun cara kita nak melaksanakan amalan tersebut. Amalan-amalan kita ni tak tahu mana satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nak buat amal ni kita buat aja. Jangan kita kira pahala, kan, banyak mana pahala, buat saja. Sebab tak tahu mana satu yang diterima oleh Allah. Kadang-kadang yang kecil-kecil yang kita buat itulah yang diterima. Sebab mungkin itulah yang paling ikhlas sekali yang kita buat. Kan? Amalan-amalan yang besar-besar mungkin datang sedikit benda-benda yang meragukan. Kan? Contohnya kita boleh bangun sembahyang tahajud contohnya. Esok pagi-pagi pergi cerita kat orang. Kan? Habis kita punya amalan. Walaupun besar kita nampak, kan, boleh bangun sembahyang malam. Tapi bila atas godaan syaitan dan sebagainya, kita pergi pula cerita kat orang. Memang itulah kerja dia. Kan, kerja dia apa? Nak merosakkan amal ibadah kita. Jadi amalan yang kita buat ini tak mungkin kita boleh lakukan dengan sempurna. Jadi nak tak nak, tersembunyilah sesuatu kekurangan dan kecacatan dalam amalan tadi, yang mana dia boleh jadi pada niat dan penghayatan ataupun pada cara kita nak melaksanakan amalan tersebut. Oleh itu, sekiranya Allah menerima amalan sekalipun terdapat kekurangan, yang demikian itu pasti dengan rahmat Allah Ta'ala juga. Maksudnya Allah Ta'ala nak terima mana amalan kita itu juga dengan rahmat daripada Allah untuk hamba-hamba dia. Sebab Nabi sebut rahmat Allah Ta'ala ni cukup luas. Kalau diletakkan rahmat Allah Ta'ala ni ada 100 rahmat, Nabi sebut Allah baru campakkan satu rahmat sahaja kepada hamba-hamba dia. Maksudnya yang kita dapat selama ini, yang kita kecapi selama ni adalah baru satu daripada 10 rahmat Allah. Itu Nabi nak gambarkan betapa besarnya, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Nabi kata, kalaulah orang-orang kafir tahu betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala, pasti mereka akan mendambakan syurga daripada Allah, walaupun dalam keadaan mereka kufur kepada Allah. Tapi mereka tidak tahu, kan? Kalau kita tengok betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala, apa berlaku kepada Abu Lahab? Dia buat apa? Dia hanya gembira atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab gembira itu, dia memerdekakan
hamba dia yang menceritakan kepada dia, orang pertama yang bagi tahu dia hari ini Muhammad kan lahir, kan, telah lahirlah seorang lelaki, kan, anak menakan dia. Maka dia pun sangat rasa gembira itu pada hari tersebut, dia memerdekakan hamba dia. Dengan sebab gembira itu sahaja, dia nak cerita betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala. Dengan sebab itu sahaja, kata para ulama, Allah Ta'ala meringankan azab dia, kan. Setiap hari Isnin, kan, dikurangkan azab ke atas Abu Jahal, dan diberikan dia ini setiap hari Isnin, diberikan minum kepada dia. Ada keluar ni, disebutkan dekat telah jari dia ni, antara ibu jari dengan jari telunjuk ni keluar air, dia boleh hisap setiap hari Isnin. Atas sebab apa? Kegembiraan dia atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nak kata betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala. Jadi kalau nak bandingkan dengan amalan yang kita buat, memang tak boleh nak banding. Jadi masuk syurga kita itu tetap lagi, masih lagi dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan juga dengan amalan-amalan yang kita buat ini akan mengurangkan azab kita di dalam neraka. Dan yang kelima, telah menjadi rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya, yang mana Allah melipat kali gandakan balasan kebajikan kepada Muslim dan tidak melipat kali gandakan balasan kejahatan. Walaupun amalan kita ni terbatas, kan pendapat tadi kata amalan kita ni terbatas, tapi ganjaran daripada setiap amalan itu dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu amalan yang kita buat, Nabi sebut apa? Digandakan kepada 700 kali ganda, ila ad'afin kathirah, dan digandakan kepada gandaan-gandaan yang cukup banyak. Bukannya satu amalan satu pahala, kan? Satu amalan dilipat kali gandakan ganjaran, tapi satu kejahatan diberikan satu dosa sahaja. Jadi dengan sebab itu, setiap amalan yang kita buat ini diambil kira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun amalan tersebut sikit, tapi ganjaran dia banyak, ganjaran dia dilipat kali gandakan. Sebab tu kalau boleh kita tengok mana-mana amalan yang disarankan oleh Nabi SAW. Dalam ada satu buku disebut apa? Amalan sedikit, pahala melimpah. Kan? Banyaklah pahala melimpah, pahala berganda, amalan sedikit pahala berganda. Dalam tu banyak kita baca, banyak hadis-hadis sahih yang menyatakan tentang, menceritakan tentang apa, kita buat sikit je tapi Allah Ta'ala lipat kali gandakan. Dan antaranya dalam satu hadis Nabi sebut satu pagi Nabi SAW semayang dengan isteri Nabi bernama Juwairah. Lepas semayang tu, Nabi pun keluar. Ketika itu Juwairah masih lagi berada di tempat dia semayang. Dah habis semayang, dia pun berzikir. Juwairah berzikir. Nabi keluar masa tu. Dan dikatakan Nabi keluar itu, dan Nabi kembali semula waktu itu sekitar waktu duha. Lamalah Nabi keluar. Dan bila Nabi balik-balik sahaja, Nabi tengok isteri baginda masih lagi duduk di tempat yang sama, masih lagi duduk berzikir. Dan apa kata Nabi? Nabi kata, aku keluar tadi, aku baca 4 perkataan, aku ulang 3 kali. Dan apa dia? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. 4 perkataan aku ulang 3 kali. Dan Nabi sebut, aku dapat melihat ganjaran dia lebih besar daripada apa yang kamu buat. Yang Juwairah duduk tadi, jadi lepas subuh sampailah Nabi kembali semula, pahala dia lebih banyak daripada yang Nabi buat ni. Nabi buat itu sekejap je, kan? 4 perkataan je Nabi baca,
ulang 3 kali, pahala dia berlipat kali ganda. Banyak lagi amalan-amalan yang lain kan dalam hadis tersebut yang menyatakan kita buat sikit sahaja amalan dilipat kali gandakan. Dan kejahatan tidak dilipat kali gandakan dosa tersebut. Jadi dia merupakan satu rahmat daripada Allah Ta'ala juga. Maksudnya rahmat Allah untuk apa? Memberikan ganjaran atas amalan-amalan yang kita buat. Jadi nak masuk syurga itu dengan rahmat dan juga amalan-amalan yang kita buat. Kan? Jadi sama balik. Dan sekiranya Allah hendak berlaku adil kepada kita, pasti dilipat kali gandakan balasan jahat juga, seperti mana dia melipat kali gandakan balasan kebaikan, ataupun balasan satu kebajikan dengan satu pahala. Satu jahat, satu dosa, satu baik, satu kebaikan, satu pahala, kalau nak berlaku adil. Tapi kenapa Allah Ta'ala bagi satu kebaikan dengan berlipat kali ganda ganjaran? Satu kejahatan Allah Ta'ala balas dengan satu dosa sahaja. Itu atas sebab apa? Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekiranya masuk seseorang itu ke syurga berdasarkan kepada ukuran dan pertimbangan amalan tadi, maka tidaklah masuk ke syurganya melainkan dengan rahmat daripada Allah. Nampak tak persamaan dia? Nak dapatkan kita buat amal, Allah Ta'ala bagi ganjaran berlipat kali ganda. Kenapa Allah Ta'ala bagi berlipat kali ganda? Sebab dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan kedua-duanya itulah kita jadikan untuk apa? Diambil kira untuk kita ini masuk ke dalam syurga. Dan sesungguhnya seorang Muslim mampu bertaubat kepada Allah Ta'ala, dengan demikian dia akan memadamkan segala kejahatannya dan memulai hidup baru bersama Allah Ta'ala. Memang tidak syak lagi menerima taubat semata-mata juga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pusing-pusing macam mana pun masih lagi dalam rahmat Allah. Dosa-dosa yang kita buat, banyak mana dosa pun, sekali taubat saja habis Allah Ta'ala hapuskan semua dosa-dosa tersebut. Sebab apa? Sebab rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kecenderungan untuk melakukan amal taat itu adalah antara rahmat Allah Ta'ala juga. Kita boleh datang surau hari ni, boleh duduk pula dengar kuliah pula, lagi sambung pula sembahyang isyak, atas sebab apa? Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya setiap amal-amal yang kita buat ini, kita boleh memperbanyakkan amal ibadah ni sebab apa? Juga atas sebab rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sesungguhnya rahmat dan amalan adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Sebab apa? Disebutkan tadi, kita nak buat amalan ni hanya dengan sebab rahmat daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak limpahkan rahmat kepada kita, kita pun tak sampai kat surau ni. Kan? Jadi semua ni, semua nikmat yang kita dapat, semua amalan yang kita buat selama ni atas limpahan rahmat daripada Allah. Dan seseorang yang beramal berhak menerima rahmat daripada Allah, sebagaimana rahmat tidak diperolehi melainkan orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya, apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dengan itu Allah Ta'ala akan melimpahkan rahmat dia. Inilah sebahagian daripada pandangan dalam nak menyelaraskan antara hadis dengan ayat Al-Quran tadi, yang mana semua pandangan ini bersepakat menyatakan bahawa manusia tidak akan masuk syurga melainkan dengan apa dia? Dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tapi nak mendapatkan rahmat ni macam mana? Dengan amal-amal soleh yang kita buat. Tapi nak buat amal soleh ni macam mana pula? Dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak masuk syurga tu, kalau orang tanya masuk syurga ni dengan amalan ke dengan rahmat? Dengan dua-dua sekali. Mana mungkin kita nak boleh dapat rahmat daripada Allah kalau kita ni bukan orang yang beramal. Kalau kita tak melakukan amal soleh, adakah Allah Ta'ala akan bagi rahmat dia? Ya, mungkin akan bagi juga. Kan, sebab rahmat Allah tu amat luas. Antara rahmat Allah yang boleh kita tengok apa dia? Selama ni orang tu hidup dia teruk, contohnya kan, tak melaksanakan segala perintah Allah, dan ada yang menentang Islam dan sebagainya. Tiba-tiba hujung-hujung hidup dia Allah Ta'ala tarik dia, kan? Akhirnya dia suka kepada Islam, akhirnya dia beramal ibadah, masuk Islam, akhirnya dia mati. Syurga ke? Syurga. Sebab apa? Itu juga atas rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang kata, sebab ada orang tanya, Ustaz, apa nama, kalau tak semayang pun kan, kalau kita tak buat amal ibadah ni pun boleh masuk syurga juga kan? Saya kata boleh lah, sebab rahmat Allah itu luas. Tapi Allah tak menjamin perkara tersebut. Sebab dikaitkan dengan apa? Dengan seorang wanita pelacur tu, kan, yang apa, bagi minum kepada anjing tu, kan? Akhirnya dia masuk syurga. Dia kata dia ni tak buat amal pun, kan? Tapi dia boleh masuk syurga. Ya, itu Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawa itulah betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala. Tetapi tidak ada ayat yang menjamin perkara tersebut. Boleh berlaku, memang boleh berlaku. Tapi jaminan daripada Allah apa dia? Masuk syurga kamu dengan amalan-amalan yang kamu kerja selama ni, kan, pada ayat yang kita baca tadi. Maksudnya kedua-duanya sekali perlu kita buat. Nak dapatkan rahmat Allah dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh yang kita laksanakan. Itu fasa yang pertama, pasal hadis tadi. Kan Nabi sebut tentang apa? Tentang amalan kita ini bukan nak menjamin kita masuk syurga, hanya dengan rahmat daripada Allah. Masuk kesimpulan bagi fasa yang pertama ni apa dia? Nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi nak dapatkan rahmat Allah tu dengan apa? Dengan amalan-amalan yang kita buat. Jadi komplit dua-dua benda tu. Kemudian Nabi sebut pula apa dia? Saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un min duljah wal qasda tablughu. Kan Nabi pesan pula selepas itu, berusahalah melakukan perkara-perkara yang benar, bersederhanalah, jangan cuai dan melampau dalam bekerja, berjalan dan berehatlah, jangan terus-terus berjalan tanpa berehat, sederhanalah dan seimbanglah, nanti kamu akan sampai kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya pada fasa yang kedua hadis ni, Nabi nak ceritakan kepada kita amalan itu tetap juga kena buat. Kena berusaha untuk melakukan perkara-perkara amalan-amalan yang betul. Buatlah yang betul supaya kamu akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dengan itu kamu akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi sebutlah wa qaribu, janganlah kamu melampau ataupun cuai. Supaya apa? Supaya kita ini melakukan amalan-amalan kita ini tidak melampau, sederhana, seimbang dalam amalan-amalan. Sebab dalam amalan ni pun tak boleh nak melampau. Maksudnya dalam dunia ni apa sahajalah tak boleh melampau. Makan boleh tapi jangan melampau. Minum boleh tapi jangan melampau. Makan tidur boleh tapi jangan melampau. Nak berkawan boleh tapi jangan melampau. Apa lagi? Nak beramal ibadah boleh tapi jangan melampau. Kan? Jangan sampai amal ibadah ni sampai tak tidur-tidur. Kan? Amal je. Isteri ajak tidur pun tak nak tidur. Kan?
Isteri duduk tunggu tempat tidur ni, dia tak, aku nak buat amal ibadah. Melampau dalam amal ibadah pun tak boleh juga. Sebab tu Nabi pesan kan, biar ia seimbang kan, supaya sederhana dan seimbang. Bermaksud berusahalah untuk mencapai kejayaan dan mendapat kejayaan itu dengan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, yang kita jadikan ia sebagai satu matlamat. Dan jadilah kamu orang yang dekat, wa qaribu, dekat dengan Allah, lalu kamu akan termasuk juga dalam orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waghdu wa ruhu wa syai'un minad dujjah, Nabi sebut pada fasa yang seterusnya. Nabi sebut apa? Berjalanlah dan berehatlah. Sebab apa? Muslim, orang-orang Islam ini, kita ini sebagai seorang pengembara yang perlu berjalan, yang perlu berhenti berehat sebentar. Maksudnya janganlah kita buat amal tak berhenti-berhenti. Sebab apa? Kita ada tujuan, ada matlamat kita. Kan mesti juga berhenti sebagai seorang pengembara lah. Kan? Kita duduk di dunia ini sebagai pengembara yang sedang mengumpulkan bekalan-bekalan kita untuk kita meneruskan kehidupan kita ke jauh lagi. Yang kita bincang sebelum ni kan, banyak lagi fasa-fasa yang akan kita tempuhi, kan? Banyak lagi cabaran-cabaran yang akan kita tempuhi. Jadi dekat dunia inilah tempatnya untuk kita memperbanyakkan bekalan-bekalan untuk kita meneruskan lagi perjalanan. Sebab tu Nabi pesan, jangan terus berjalan tanpa henti-henti. Wal qasdal qasda tablughu, dan sederhana dan seimbanglah supaya kamu mencapai kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga akhirnya mendapat syurga daripada Allah. Iaitulah dengan kita mengimbangkan antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Semua ada hak masing-masing. Kan hak Allah Taala, hak antara manusia. Apabila kita mesti juga bergaul dengan orang. Kan? Kalau kita ni orang yang jenis kena bercakap, kan? Kena menyampaikan, maka kita kena sampaikan kepada orang. Kalau kita ni jenis bercakap bagi orang sakit hati, tak payah bercakap, kan? Lebih baik diam. Dia ada banyak kategori-kategori manusia. Ada orang yang boleh bercampur dengan orang. Kalau dia tak ada, orang susah hati. Yang tu dia tak boleh nak mengasingkan diri. Dia memang kena bercampur dengan orang. Ada orang yang kalau bercampur dengan orang, orang sakit hati. Orang macam ni tak payah nak bercampur dengan orang, kan? Lebih baik dia mengasingkan diri. Jadi Nabi sebut biar seimbang antara hak manusia, seimbang antara hak keluarga. Kan keluarga ada hak masing-masing. Ada nafkah yang perlu diselesaikan, kan, antara anak-anak dan juga isteri, dan juga hak untuk diri sendiri. Kan apa sahaja yang kita buat, semua itu ada hak masing-masing. Jadi satu Nabi sebut biar ia seimbang, supaya akhirnya kita akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila Nabi sebut tentang sederhana dan keseimbangan ini, maka satu ketika datang sebahagian daripada para sahabat ni, dia tanya dengan Nabi. Ada seorang ni tanya tentang ibadah. Dengan dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni nak berpuasa. Aku nak puasa sepanjang tahun. Tak nak buka-buka lagi." Datang pula seorang lagi, "Ya Rasulullah, aku nak buat qiyamul lail, nak buat semayang malam sepanjang hari. Setiap hari aku nak buat semayang, aku nak solat, tak tidur-tidur," dia kata. Datang pula seorang lagi, "Ya Rasulullah, aku ni nak buat amal ibadah dan aku tak nak kahwin. Sebab takut kahwin nanti ganggu amal ibadah." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu ni dah kenapa?" Soalan macam itulah. Dia kata, "Apa hal kamu ni semua?" "Aku juga qiyamul lail," kata Nabi. "Aku pun sembahyang malam, tapi aku tidur. Aku juga berpuasa, dan aku juga berbuka, dan aku juga berkahwin," kata Nabi.
Maka barang siapa yang tidak suka dengan cara hidup aku ini, maka dia bukan daripada kalangan aku. Maksudnya Nabi nak bagi tahu keseimbangan itu macam mana? Ikutlah cara Nabi. Kan? Ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pasti kita akan mendapat keseimbangan dan kesederhanaan di dalam amal ibadah kita. Walaupun ada orang yang faham seimbang tu macam mana, sebab ada orang yang faham kalau kita ni duk buat amal je, dia ni taksub ni, kan, taksub dengan agama. Dia nak seimbang macam mana? Ada orang yang faham seimbang ni macam mana, ibadah pun buat juga, maksiat pun buat juga, kan, baru seimbang. Betul tak? Itu dia punya logik akal dia. Ibadah pun buat juga, supaya tak nampak seorang tu taksub pada agama, dosa pun buat juga, baru seimbang. Sebab dari sudut pandangan dia, kalau buat amal ibadah je, ini taksub ni, kan, taksub pada agama, kan. Tapi kalau kita ikut Nabi sebut dah, kan, Nabi ajar dah, kalau ikut cara hidup aku, itulah keseimbangan yang paling sempurna sekali, kan. Buat amal ibadah, berehat, kan. Jangan sampai tak tidur. Nak puasa, puasa, kan. Jangan sampai tak buka-buka. Aku pun berkahwin, kata Nabi. Maksudnya ikut apa yang Nabi buat, insya-Allah kita akan mendapat keseimbangan. Dan akhir hadis tadi Nabi sebut apa? Bila kita seimbang dalam kehidupan kita, akhirnya nanti kamu akan sampai kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan redha Allah itulah kita akan mendapat syurga Allah. Jadi tuan-tuan muslim muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hadis yang kita bincangkan pada malam ini sedikit sebanyak ada manfaatnya, ada baiknya, dapat kita amalkan insya-Allah. Yang baik dapat kita sampaikan lagi kepada mereka yang lain, mudah-mudahan mereka juga mendapat manfaat yang sama insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Bersama-sama kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.